Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah. Dan saya Haryanti Jimatusin. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat merasmikan perkhidmatan pesawat-pesawat C295MW TUDB. Perkhidmatan pesawat-pesawat baharu menjadi lembaran sejarah penting bagi TUDB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pagi tadi berkenan berangkat ke upacara perasmian perkhidmatan bagi pesawat-pesawat C295MW baharu bagi Tentera Udara Diraja Brunei TUDB. Perolehan dan perkhidmatan pesawat-pesawat baharu merupakan satu lembaran sejarah penting bagi perkembangan TUDB khususnya dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB AMNY untuk melaksanakan misi penting dalam negara, serantau dan antarabangsa. Upacara berlangsung di Pangkalan Tentera Udara Rimba. Berangkat sama Paduka Ananda Baginda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengarah Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat bin Datu Laila Raja, Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Pemerintah ABDB dan Pemerintah TUDB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima tabik hormat diraja dan seterusnya dijunjung memeriksa kawalan kehormatan. Ampun, beribu-ribu ampun. Junjung berkenan membahkan kawalan kehormatan terdiri daripada Ampun, beribu-ribu ampun. Hamba Tuan Dr. Fatih menjunjung berkenan untuk menjalankan tugas. Ampun, beribu-ribu ampun. Baginda berkenan mengurniakan titah perasmian perkhidmatan pesawat-pesawat baharu. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli kerabat dan para sahabat baginda sekalian dengan kalimat suci lagi agung. Bismillahirrahmanirrahim. Beta perkenankan perkhidmatan pesawat C295 MW ke dalam Tentera Udara Diraja Brunei. Doa selamat dibacakan oleh Komander Haji Anul Nizam bin Haji Ibrahim, Tentera Laut Diraja Brunei, Pengarah Jabatan Arah Agama ABDB Jamaat. Atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين آمين آمين. Kedua-dua pesawat baharu berkenaan diberi designasi TUDB 502 dan TUDB 503 yang berupaya melaksanakan pelbagai peranan antaranya pengangkutan anggota dan kargo. Juruterbang dan kru pesawat akan memulakan latihan di rantau Asia Tenggara sebagai persediaan dalam pelbagai misi strategik dan taktikal di peringkat serantau dan antarabangsa seperti operasi bantuan kemanusiaan dan bencana alam. Airbox. We wanted to give you these. Enjoy. Baginda kemudian berangkat ke Pusat Pergerakan Udara bagi sembah taklimat ringkas penerbangan dan keselamatan. سفرنا هذا واضوي عنا بعده والحمد لله رب العالمين. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengendalikan pesawat C295MW TUDB 502. Setelah mendarat, baginda dijunjung bagi majlis santap tengah hari. Bismillahi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. ربنا آتنا في الدنيا وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dengan adanya pesawat-pesawat baharu, ia akan dapat meningkatkan keupayaan TUDB dalam melaksanakan pelbagai misi pengangkutan strategik dan taktikal. Peristiwa luar biasa yang tercatat dalam sejarah Islam iaitu pengembaraan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa antara yang disentuh dalam ceramah sempena sambutan Isra dan Mikraj Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta jabatan-jabatan di bawahnya. Sambutan petang tadi diadakan di Kementerian berkenaan.
Hadirin berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pemangku Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Ceramah khas bertajuk Kenapa Isra' Mi'raj disampaikan oleh Awang Muhammad Waqiuddin Fakri bin Haji Damit, pengasas syarikat Safa. Kalau kita ni sakit parut, makan Gaviscon dan sebagainya. Kalau kita ni lupa, tu nak mengingati. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan sambutan yang serupa petang tadi. Tahun ini sambutan dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis disurikan dengan ceramah bertajuk Isra' dan Mi'raj, Mukjizat Agung untuk Insan Pilihan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Ceramah menjelaskan dalam peristiwa agung tersebut, baginda Rasulullah telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu. Jangankan perjalanan Isra' dan Mi'raj. Negara Brunei Darussalam dan Iran menikmati hubungan mesra atas dasar saling menghormati dan persefahaman. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Republik Islam Iran dan negara Brunei Darussalam menghargai sejarah pertukaran dan berkongsi banyak persamaan budaya. Sejak lebih 30 tahun lalu, hubungan tersebut dibentuk berdasarkan 3 komponen, iaitu saling menghormati, menggalakkan hubungan dua hala dan kerjasama yang membina secara timbal balik dalam multilateralisme. Perkara itu dinyatakan oleh pemangku Ketua Kedutaan Republik Islam Iran ke negara Brunei Darussalam semasa majlis resepsi sempena meraihkan ulang tahun ke-45 kemenangan Revolusi Islam di Iran. Tuan Abul Fazil Azimi berkata, tahun ini juga menandakan ulang tahun ke-34 penubuhan hubungan diplomatik di antara negara Brunei Darussalam dan Iran. Dalam tempoh 3 dekad sejelasnya, kedua-dua negara menikmati kerjasama yang erat dan hubungan tradisional yang mesra atas dasar saling menghormati dan persefahaman. Katanya, masih terdapat banyak ruang dan kapasiti bagi kerjasama dalam ekonomi, perdagangan, pelaburan, budaya dan pelancongan. Hadir mewakili Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofyan bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. One of the most eye-catching and popular. Bersempena Hari Terbuka Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa, Fakulti Teknologi Islam Yunisa dengan kerjasama Pejabat Pengurus Akademik menganjurkan program Hari Inovasi. Diadakan selama 2 hari, program berlangsung di universiti berkenaan. Perasmian program disempurnakan oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa. Program diselajurkan dengan penandatanganan memorandum perjanjian antara Yunisa dan Universiti Teknologi Malaysia bagi kerjasama padanan geran projek penyelidikan Underwater Remotely Operated Vehicle ROV Development. Program Hari Inovasi Yunisa diadakan untuk mengetengahkan hasil projek penyelidikan inovasi, pembentangan hasil penemuan dan reka bentuk prototipe inovasi para pelajar. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa menawarkan 5 program pengajian sarjana muda. Program pengajian tersebut berjalan selama 3 tahun bermula pada sesi kemasukan akademik Ogos 2024-2025. Antara program pengajian berkenaan ialah program Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan dan Sarjana Muda Media dan Teknologi Komunikasi Islam. Dari tinjauan yang dilaksanakan, tempoh pengajian 3 tahun yang ditawarkan mendapat sambutan positif selain dijangka menarik lebih ramai pemohon dalam dan luar negara untuk mengikuti pengajian akademik di Yunisa. Kesemua program pengajian yang ditawarkan adalah selaras dengan misi Yunisa dalam menyediakan pendidikan tinggi Islam yang berkualiti dan penyelidikan berimpak tinggi
yang menjadi pemangkin kepada pembangunan Khairah Ummah. Projek akademik takmir sepanjang tahun 2024 diadakan untuk menjadikan masjid-masjid di daerah Tutong sebagai pusat bagi melaksanakan kegiatan takmir selain memupuk semangat cintakan ilmu pengetahuan agama dalam kalangan masyarakat. Dianjurkan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dan bahagian takmir Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama masjid-masjid dan ahli-ahli jawatankuasa takmir Masjid Daerah Tutong. Pelancaran projek berlangsung pagi tadi di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Asminan bin Haji Cucu, pemangku penolong pengarah Hal Ehwal Masjid. Projek tersebut merupakan kegiatan takmir yang biasa dilaksanakan dan diolah menjadi sesuatu yang lebih terperinci dan menarik. Melalui kegiatan takmir masjid itu nanti, jadi hasrat dapat menghidupkan dan mengimarahkan suasana masjid serta menjadikan masjid sebagai institusi ilmu yang berguna kepada masyarakat. Mukim Telisai, Mukim Tanjung Maya, Mukim Pekan Tutong dan sebahagian Mukim Keriam daerah Tutong akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah terutama kawasan-kawasan tanah tinggi. Menurut kenyataan Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan, gangguan adalah disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan paip air pecah di loji rawatan air Layong. Sebarang permohonan pembekalan air tangki, hubungi Talian Darussalam 123.